wabarakatuh. Jadi yang saya hormati Cik Salina binti Yusof, Syarah SES 3113. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maisarah Aliyah binti Marin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Saya Nurul Hanul binti Zulkifli dari Unit Sains 2 akan membentangkan projek fizik yang telah kami hasilkan, iaitu air cooler ataupun penyejuk udara. Ini ialah projek fizik yang telah dihasilkan, iaitu air cooler. Jadi saya akan terangkan tentang cara pemasangan projek ini, fungsi dia serta kepentingan projek. Okey. Kita akan tengok sikit projek macam mana. Air cooler. Saya open. Melalui projek yang dihasilkan, teori yang telah diaplikasikan dalam penghasilan projek ini ialah melibatkan dua prinsip, iaitu prinsip penyejatan dan juga penyejukan ataupun evaporation and cooling. So kita tahu penyejatan ialah proses perubahan cecair kepada wap yang berlaku pada permukaan cecair pada sebarang suhu yang tidak melebihi takat didih cecair tersebut. Okey, sebagai contoh, proses penyejukan dan penyejatan ini merupakan cara yang semula jadi yang dapat dilihat apabila merentasi laut ataupun tasik. Okey, angin ini akan menurunkan suhu persekitaran sekaligus memberikan udara yang sejuk kepada individu. Penyejuk udara akan menyebabkan berlakunya penyejatan air. Apabila air diserap kepada udara, hasilnya akan menyebabkan campuran udara dan juga molekul air. Perubahan kimia ini memerlukan haba. Oleh itu, tenaga atau haba akan diambil daripada molekul udara sekaligus menurunkan suhu asal udara tersebut. Hal ini akan menghasilkan udara yang lebih sejuk apabila menggunakan air cooler tersebut. Itulah dua konsep ataupun dua teori yang diaplikasikan dalam hasilan projek fizik air cooler ini, iaitu proses penyejatan dan juga penyejukan. Projek kami ni mempunyai beberapa kelebihan. Yang pertamanya ialah ia hanya memerlukan kos yang rendah untuk membina air cooler ni, kerana kami hanya menggunakan barang-barang terpakai seperti tem biskut dan juga kipas laptop yang lama. Dan barang-barang elektronik yang kami gunakan untuk pendawaian di dalam air cooler ni hanyalah memerlukan barang-barang elektronik yang mudah didapati di mana-mana kedai elektronik di seluruh Malaysia. Contohnya seperti motor kecil tu, motor 9 volt tu, bateri senang didapati kan. Okey. Kelebihan yang kedua ialah air cooler kami menjimatkan hampir 80% kos tenaga berbanding dengan pendingin hawa. Dan yang ketiga, produk kami bersifat mesra alam, iaitu ia tidak membebaskan gas berbahaya seperti chlorofluorocarbon CFC. Okey, seperti yang kita semua tahu, pendingin hawa yang biasa terdapat di rumah, sekolah, ofis tu dia memang akan membebaskan gas berbahaya chlorofluorocarbon CFC tu, yang mana ia boleh memberi kesan kepada lapisan ozon bumi. Okey, yang keempat ialah penggunaan air cooler kami ni mampu merendahkan suhu dalam sesuatu kawasan yang kecil. Contohnya nak guna dalam bilik, bolehlah dia boleh tolong rendahkan suhu bilik tu. Contohnya sekarang kan panas sebab peralihan angin monsun. Okey, suhu ke dalam bilik saya 32 darjah. So kalau guna air cooler ni bolehlah turunkan kepada 30 darjah. Taklah turun sampai negatif, tapi boleh turunkan sikit. Okey. Dan yang terakhir, kelebihan air cooler kami ini ialah ia mampu meninggikan tahap kelembapan udara berbanding dengan pendingin hawa. Kalau AC kan bila kita duduk lama-lama dalam bilik beraircon, kulit kita jadi kering, kena top up, kena pakai moisturizer. Tapi kalau AC kami ni, dia tidak akan mengeringkan kulit. Bahkan dia akan menambahkan kelembapan udara
Dan juga bila dah udara dah lembap, kulit kita pun lembap lah. Okay. Saya teruskan dengan kelemahan projek kami ni. Tak semuanya, biasalah kan projek yang biasa berguna memang ada kelemahan dan kelebihan. Kelebihan dan kelemahan. Okay. Kelebihan projek air cooler kami ni ialah ia tidak boleh digunakan dalam jangka masa yang lama kerana ia boleh mempengaruhi fungsi motor. Kami hanya guna motor kecil yang 9 volt tu. Jadi kalau guna lama-lama, contohnya dalam 2 jam, ia akan mempengaruhi putaran motor ni. Motor ni juga cepat panas. Jadi yang boleh gunakan dalam saya rasa 1 jam top, 30 minit hingga 1 jam macam tu lah. Okay. Dan yang kedua, kelemahan yang kedua ialah reka bentuk kami kurang menarik, yang mana bila kurang menarik, automatik nilai komersialnya rendah. Kalau kita tengok air cooler dekat pasaran, memang reka bentuk dia orang cantik dengan corak dan warna yang menarik. Jadi air cooler kami ni memang nilai komersialnya rendah. Okay. Yang ketiga ialah air cooler kami menghasilkan bunyi getaran macam bzzz apabila digunakan, apabila motor dipasang. Okay. Sesetengah orang, kebanyakan lah orang tak suka bunyi yang bising-bising, bunyi bergetar macam ni. Diorang akan ingat ada something wrong dengan projek tu. Okay. Yang keempat ialah sesuai digunakan untuk seorang sahaja per air cooler. Maknanya kalaulah ia tidak sesuai digunakan secara berkumpulan, tentunya tak sesuai digunakan untuk ahli keluarga. Hanya sesuai digunakan oleh seorang saja, oleh saya seorang contohnya. Macam jadi tak menjimatkan duit lah. Okey. Dan yang terakhir ialah hanya sesuai digunakan di dalam ruang yang kecil. Contohnya dalam bilik. Langsung tak sesuai digunakan di dalam kelas ataupun di ruang tamu. Hanya sesuai digunakan untuk menyejukkan satu kawasan yang kecil. Kelebihan dia tadi. Air cooler kami ni 100% siap, tapi tidak bermakna ianya sempurna. Jadi terdapat beberapa penambahan yang boleh dilakukan kepada air cooler kami untuk menambah baiknya menjadi satu yang lebih komersial. Okey, yang pertamanya ialah merubah reka bentuk menjadi lebih menarik dengan warna dan corak yang menarik perhatian. Okey. Dan yang keduanya ialah menggunakan kipas yang berkualiti agar tidak menghasilkan bunyi yang kuat. Tadi yang sekarang ni kami guna kipas penyejuk laptop, kipas terpakai lah. Okey, penambahbaikan kepada ni ialah kami boleh gunakan kipas yang tidak menghasilkan bunyi getaran yang kuat. Kipas biasa je. Okey. Yang ketiga ialah guna pam air dalam air cooler tu yang berfungsi untuk merenjis air. Sekarang ni kan dalam air cooler kami yang memerlukan air. Jadi saya rasa lebih efisien kalau guna pam untuk mengepam air. Air tu akan keluar melalui kipas. Okey. Dan yang terakhir ialah letak penapis udara bagi memerangkap bakteria atau habuk daripada udara luar. Dekat luar ni kan banyak bakteria, banyak habuk. So letak penapis udara supaya air kat dalam tu tak kotor. Kesimpulannya, penciptaan air cooler kami ini diharapnya dapat memudahkan guru sains untuk mempelbagaikan pedagogi pengajaran. Saya juga berharap supaya kami juga berharap agar air cooler kami ini diterima sebagai sebuah pengajaran sains di sekolah rendah yang bersifat inquiry. Kerana guru-guru sains di Malaysia sekarang ni dituntut untuk mengajar dengan menggunakan kaedah IBSE. IBSE tu Inquiry Based Science Education, di mana pembelajaran sains adalah berdasarkan sifat ingin tahu murid. Okey. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.